Special Desa Malaysia atau Special Characteristic of Rural Malaysia System atau secara ringkasnya SCHAM. Jadi sebelum kita nak meneruskan lagi ke soalan pertama, kita nak bertanya khabar dululah dengan tetamu kita hari ini. Khabar Tuan Haji? Alhamdulillah sihat. Terima kasih DJ. Mana? Sihat hari ini? Alhamdulillah sihat. Bersedia ke nak menerangkan mengenai topik kita hari ini? InsyaAllah untuk sesi perkongsian pada pagi ini. Okey, baiklah. Oleh itu, hari ini kita akan membincangkan mengenai satu topik yang sangat menarik bagi saya untuk diketengahkan, iaitu topik yang berkaitan dengan perancangan kampung ataupun desa. Dunia ini tidak lagi dari kemodenan era digitalisasi dan dunia juga sempadan dan ianya memberi impak kepada perancangan pembangunan ke arah smart city, sustainable city, di mana lebih memfokuskan hanya di kawasan bandar dan namun itu bagi memastikan perancangan di kawasan desa ini tidak jauh ketinggalan, perancangan desa yang holistik dan lebih mapan amat penting dengan sokongan bidang teknologi manusia. Jadi oleh itu boleh tak tuan sebenarnya sistem SCHAM ni kepada pendengar-pendengar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada pihak Kementerian Pembangunan Kerjaan Tempatan, khususnya Radio KPKT dan DJ Wanai di atas kesediaan menjemput ke konti Radio KPKT pada pagi ini untuk kita sama-sama berkongsi tentang apakah itu dinamakan SCHAM dan hala tuju kepada pembangunan desa pada masa akan datang. Di peringkat awal sebenarnya kepada persoalan tadi dimaklumkan bahawa sebenarnya SCHAM ataupun nama penuhnya Sistem Ciri-Ciri Spasial Desa Malaysia merupakan satu sistem pengenalan data kampung yang dibangunkan secara web-based, interaktif dan mesra pengguna yang telah dibangunkan oleh Pembangunan Malaysia pada tahun 2021. Untuk makluman di Jiwana, SCHAM ni dibangunkan menggunakan pelisian ArcGIS yang mana untuk makluman tujuh model utama yang kita bangunkan dalam sistem ini yang melalui laman web ataupun aplikasi mudah alih. Setiap model-model tersebut mengandungi maklumat buat kampung yang komprehensif di semenanjung Malaysia dan Labuan, sama ada dalam bentuk sepadan maupun dalam bentuk profil ataupun belakang kampung. Di samping itu juga untuk makluman para pendengar sekalian, sistem ini diintegrasikan juga dengan sistem profil kampung peringkat nasional iaitu SPKPN yang dibangunkan oleh Economic Planning Unit EPU dan juga sistem maklumat perancangan guna tanah bersepadu iPlan yang dibangunkan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa sendiri. Hasil integrasi antara kedua-dua sistem tersebut, maka terlahirlah SCHAM sebagai satu pangkalan data desa yang pertama di Malaysia yang komprehensif dan boleh memaparkan segala maklumat kampung secara interaktif untuk diguna pakai ataupun dijadikan sebagai rujukan oleh agensi awam dan juga orang ramai. Kalau kita lihatlah sekali imbas SCHAM ni, ia mampu sebagai satu analisis bagi kecukupan kemudahan awam bagi setiap kampung, kemudahan sampaian kampung serta kemudahan awam dan tahap kemampanan kampung itu sendiri. Dan jika kita lihatlah saya detail tentang SCHAM ni, ia menjadi segala pelengkap perancangan pembangunan secara keseluruhan di mana bukan sahaja kawasan bandar yang kita lihat tetapi kawasan desa juga boleh diambil kira, terutamanya dari aspek perancangan kemudahan seperti sekolah, klinik, balai poli dan sebagainya. Dan di samping itu juga bagi membantu dengan adanya sistem SCHAM ni dapat membantu segala keputusan perancangan pembangunan desa serta mengambil keperluan penyediaan kemudahan awam bagi kita meningkatkan kualiti hidup penduduk luar bandar, desa berdaya huni dan juga desa berdaya tahan. Itu dia sedikit penerangan mengenai sistem SCHAM ini. Okey, baiklah Tuan, untuk mungkin secara ringkas dia, Tuan boleh tak kongsikan kepada pendengar kita mengenai secara ringkaslah latar belakang pembangunan sistem ini. Okey, terima kasih DJ. Untuk makluman para pendengar sekalian,
punca kuasa jabatan bagi membangunkan sistem ini adalah berdasarkan kepada dasar yang termaktub dalam kita punya dokumen Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara pada tahun 2030, iaitu kalau kita lihat pada PB3, iaitu berkenaan dengan pelaksanaan sistem ciri-ciri desa Malaysia, yang mana dasar ini telah diluluskan dalam Majlis Perancangan Fizikal Negara, iaitu MPFN, pada 26 Februari 2017 dan dibawa dalam Surat Jemaah Menteri, iaitu MGM, pada 27 September 2017. Kalau kita lihat dalam DPF Desa 2030 melalui Dasar 3.1 telah menetapkan pelaksanaan SCAM dalam pancangan dan juga pembangunan desa, manakala dalam langkah PD 3.1A telah mewujudkan satu pengdata yang lengkap bagi peringkat daerah dan juga peringkat negeri. Sejajar dengan itu, dalam usaha untuk membangunkan sistem ini pada tahun 2019 hingga 2020, satu projek penentuan iaitu sepadan kampung dan penandaan kedudukan spasial kemudian awam kampung di semenanjung Malaysia dan Labuan, iaitu ataupun dikenali dengan PSK, telah dilaksanakan. Kemudian maka lahirlah SCAM yang dibangunkan pada 1 Disember 2020 sehingga 30 November 2020, dan sehingga kita pada hari ini kita boleh melihatlah sama-sama sistem SCAM tersebut. Tahu juga mengenai latar belakang pembangunan sistem ini. Jadi Tuan Haji, kita nak berehat dulu ya. Boleh. Okey. Baiklah pendengar-pendengar semua, kami berehat seketika. Pastikan anda terus bersama kami di Radio KPKT, saluran komuniti anda. Okay. Assalamualaikum, hai. Syira nak ajak anda semua untuk terus mendengar Radio KPKT. Untuk tahun 2023 ini, segmen Kopi Pagi akan menemani anda dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari untuk perkongsian berita semasa, hebahan info terkini dan info PBT serta kisah-kisah tular dalam dan juga luar negara. Dan jom sembang-sembang tentang gaya hidup, info sukan dan macam-macam lagi dalam segmen Santai Petang dari jam 2 hingga 5 petang. Selain itu, Radio KPKT juga akan meneruskan slot-slot wawancara dan perkongsian bersama tetamu undangan melalui Kepoci KPKT, Hello PBT, Zoom In, Borak Eksekutif Bersama dan Persona Jiwa. Oh ya, kami juga ingin mengajak dan membuka peluang kepada warga KPKT untuk turut serta menjadi penyampai jemputan di Radio KPKT. Emailkan kepada kami ke radiokpkt@kpkt.gov.my. Jemput follow dan like Radio KPKT di Instagram dan juga Facebook. Radio KPKT, saluran komuniti anda.
Saya lagi Wana dalam segmen Kepo KT, dan kita masih lagi bersama dengan wakil daripada Plan Malaysia, Tuan Haji Rosli bin Yusof selaku Ketua Unit Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara. Dan seperti saya war-warkan di awal tadi, yang temu bual kita pada hari ini boleh juga ditonton di Facebook Live kami di Radio KPKT. Okay, Tuan Haji mungkin boleh lambai sikit kat Facebook kami di kamera. Okey, baiklah Tuan Haji. Mungkin tadi kita dah mengetahui mengenai latar belakang, mengenai sistem SCHAM ni. Jadi mungkin untuk pendengar-pendengar di luar sana, apakah maklumat kampung yang mungkin mereka boleh perolehi daripada SCHAM ini? Silakan Tuan Haji. Okey, terima kasih DJ Wana. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, semasa kajian PSK kita laksanakan, Jabatan telah membangunkan satu peran database yang lengkap atau ringkasnya disebut PDDM, yang mana data ini adalah data utama kepada SCHAM yang memaparkan sebanyak 19,474 pelan sepadan kampung, yang mana ia mencakupi kepada 45,298 lokasi-lokasi kemudahan awam kampung mengikut 64 jenis kemudahan yang telah kita nyatakan. Daripada maklumat sepadan kampung tersebut, awam ataupun agensi-agensi boleh mendapatkan maklumat berkaitan tentang data-data atribut dan juga maklumat kampung seperti latar belakang, kawasan pentadbiran, keluasan kampung, aktiviti-aktiviti ekonomi kampung, demografi dan lain-lain maklumat yang diperlukan. Tapi kena ingat, bukan sahaja mendapatkan maklumat, dengan SCHAM juga para pendengar boleh membuat analisis ringkas untuk mengetahui tahap kemudasampaian kampung dan juga kemudahan awam, dan juga tahap kecukupan kemudahan awam di setiap kampung yang telah dinyatakan. Dan yang paling penting dan amat penting bagi kita adalah sistem ini, setiap agensi penyedia kemudahan awam agar dapat merancang dan menyelaras penyediaan kemudahan awam sama ada di kawasan kampung dengan lebih komprehensif. Dan ini tiadalah istilah kampung tercicir daripada peruntukan kemudahan awam pada masa akan datang. Itu dia. Okay, nampaknya saya pun tertarik dengan sistem SCHAM ni Tuan Haji. Jadi untuk lebih lanjut lagi, mungkin di awal penerangan tadi Tuan Haji ada menyebutkan mengenai 7 modul yang terdapat dalam SCHAM ni. Mungkin boleh senaraikan ataupun nyatakan 7 modul ni untuk pendengar kita. Okey, terima kasih DJ Wana. Ya, memang betul para pendengar sekalian, di SCHAM ni kita ada 7 modul dalam SCHAM, yang mana pincang detailnya saya boleh nyatakan, iaitu yang pertama, modul pertama lebih kepada modul pentadbiran, yang mana pincang detail modul pentadbiran ini adalah modul yang kita gunakan oleh pentadbir. Maksudnya pentadbir sistem ni oleh pihak kita sebagai usia untuk kita mengawal akses pengguna serta bagi melaksanakan tatapan model sistem. Yang kedua adalah pemetaan interaktif. Apakah yang dimaksudkan dengan pemetaan interaktif? Adalah memaparkan data sempadan kampung dan lokasi spasial, segala kemudahan-kemudahan awam berserta dengan profil kampung serta maklumat perancangan dan pembangunan kampung melalui pemetaan interaktif, dan membolehkan pengguna membuat carian dan analisis spasial. Yang mana maksudnya adalah apabila pengguna ataupun pengguna ingin mengetahui satu kawasan, hanya mengklik saja kawasan tersebut dan akan dipaparkanlah lokasi yang dipilih dengan jarak yang dipilih dengan apa yang ada dalam kemudahan-kemudahan tersebut. Dan yang ketiga, sokongan membuat keputusan. Bagi modul yang ketiga ni adalah amat penting, yang mana ia memaparkan analisis, segala analisis kemampanan desa dan juga analisis agian sumber bagi tujuan kita untuk membuat perancangan dan juga untuk kita melihat isu-isu yang berkaitan dengan tentang pembangunan di sesuatu kawasan tersebut. Dan yang keempat, yang seperti mana saya maklumkan tadi, kita dalam SCHAM juga kita ada pemantauan DPF Desa Negara tahun 2030, yang mana kalau kita lihat kat situ, kita dapat melihat dalam DPF Desa, termasuk dalam SCHAM juga ada mengandungi 113 langkah
di desa negara yang mengikut kepada pemantauan, yang mana di peringkat kita sekarang ni kita dalam proses untuk buat pemantauan dari segi pencapaian segala langkah-langkah yang telah kita nyatakan, iaitu sebanyak 113 langkah yang mencukupi kepada fasa pertama bagi tahun 2017 sehingga tahun 2020, fasa kedua tahun 2021 sehingga 2025 dan juga fasa yang ketiga bagi tahun 2026 sehingga 2030. Di peringkat awal sekarang ni kita dalam proses buat pemantauan bagi fasa pertama dan juga fasa kedua dari segi pencapaian dasar-dasar dan juga langkah-langkah yang telah ada dan digariskan dalam DPF Desa Negara tahun 2030. Dan model yang kelima pula adalah model perkongsian data, yang mana perkongsian data ini mencakupi kepada perkongsian data kampung dan juga segala kemudahan-kemudahan awam bersama pelbagai agensi yang berkepentingan yang melalui web service kita pakai API system. Dan yang keenam adalah pengembangan sekian data, yang mana pengembangan data ini adalah ditadbir oleh pentadbir daripada pihak Austia lah, yang mana segala data-data yang telah dikemas ini secara automatik akan diupdate secara terkini dalam kita punya sistem SCAM tersebut. Dan yang ketujuh yang terakhir sekali adalah model untuk sumber ramai. Maksud di sini adalah setiap pendengar atau orang awam boleh melihat dan juga mendapatkan input dari masa ke semasa apakah dokumen ataupun apakah info-info yang mereka perlukan, dan juga mereka boleh juga melihat apa-apa terutama sekali melibatkan kampung-kampung dan juga kemudahan-kemudahan di kawasan-kawasan mereka tersebutlah. Dan yang seterusnya, model ini juga untuk maklumat DJ Wana dan juga para pendengar. Model ini yang saya nyatakan tadi mempunyai peranan dan keistimewaannya sendiri. Sebagai contohnya lah, kalau kita lihat kepada modul sokongan membuat keputusan. Dalam modul ini, pengguna dapat menganalisis tahap kemampanan kampung tersebut dan juga dapat membuat analisis tahap penyediaan kemudahan-kemudahan awam dan juga kemudahan sampaian kemudahan yang ada di kawasan kampung tersebut. Apapun, saya mengajak para pendengar semua agar dapat kita sama-sama melayani sistem SCAM ini agar kita dapat mengetahui kebaikan dan kelebihan sistem ini, dan seterusnya dapat kita melihat keperluan bagi kawasan-kawasan, terutamanya bagi kawasan kita yang asalnya daripada kawasan kampung. Sekian. Tujuh mengenai SCAM. Jadi Tuan Haji, kampung-kampung yang Tuan Haji sebutkan tadi kan, mungkin adakah kampung-kampung tersebut telah disenaraikan ataupun bagaimana pemilihan itu? Okey, terima kasih DJ Wana, soalan yang hebat sekali. Okey, untuk makluman para pendengar dan juga DJ, sebenarnya bagi list-list kawasan kampung tersebut, kita di peringkat kita telah melalui beberapa proses. Proses yang pertama, kita mendapatkan pengesahan daripada SUK Kerajaan Negeri dan juga penghulu dan juga pejabat daerah, untuk kita pastikan bahawa senarai kampung itu adalah senarai kampung yang sebenar sebelum kita paparkan maklumat-maklumat tersebut kepada pihak awam. Sebenarnya kita buat melalui beberapa proses bagi tujuan pengesahan sebelum kita paparkan segala maklumat kampung tersebut. Jadi setelah mengetahui senarai kampung-kampung tersebut ni, adakah mereka sendiri boleh mencalonkan kampung mereka? Okey. Kalau kita ni sebagai orang kampung, kita lebih suka mencalonkan kampung kita sendiri. Betul. Tetapi langkah yang pertama dalam sistem SCAM ni, kita akan melihat iaitu yang pertama, lokasi kawasan kampung kita, kemudian apa yang ada di kawasan kampung kita, dan seterusnya dalam SCAM juga kita dapat maklumat berkaitan tentang nama penghulu, bilangan penduduk, apa kemudahan-kemudahan yang ada di kawasan tersebut. Sekiranya ada apa-apa mungkin penambahbaikan ataupun info-info yang berkaitannya, ada mungkin penambahan ataupun mungkin info-info yang dari masa ke semasa ada perubahan, bolehlah berhubung dengan pihak Austia untuk kita sama-sama menjadikan satu sistem SCAM ni sebagai satu sistem yang komprehensif yang boleh digunakan oleh semua pihak. Baiklah, jadi setelah mengetahui semua itu, mungkin Tuan Haji boleh terangkan siapakah sebenarnya yang boleh menggunakan sistem SCAM ni? Okey, terima kasih DJ Wan. Sebenarnya sistem SCAM ni adalah sistem untuk semua.
Itu sebenarnya yang mana setiap pengguna ataupun setiap orang awam ataupun pendengar, sesiapa saja boleh mengakses dan juga boleh menggunakan pakai sistem ini, sama ada oleh agensi, orang awam, bahkan para pelajar pun boleh menggunakan sistem ini. Yang mana dalam sistem ini yang saya nyatakan tadi mengandungi maklumat-maklumat berkaitan tentang kampung-kampung, berkaitan tentang filda dan juga kampung hiliran dan sebagainya, dan juga mengandungi analisis data dalam bentuk spasial dan sangat membantulah kepada sama ada pihak agensi-agensi dalam merancang dan juga menganalisis keperluan. Orang awam juga sangat digalakkan lah dalam menggunakan kita punya SCAM ni, yang mana kita sebagai orang awam boleh mendapatkan data-data kampung dan juga dapat mendapat maklumat-maklumat tambahan yang mungkin dirasakan perlu ditokok tambah atau dikemaskini bagi maklumat melalui platform modul sumber ramai. Tidak kecuali juga kepada para pelajar, terutamanya pelajar-pelajar universiti, bolehlah merujuk sistem kita ini kerana segala maklumat-maklumat yang ada, penganalisan yang ada boleh dirujuk kepada SCAM tersebut. Tapi jangan lupa DJ Wana, sebelum menggunakan kena daftarlah dahulu kita punya SCAM ni. Kalau tak daftar memang kita apa pendengar tidak boleh mengakses segala modul-modul dan juga maklumat-maklumat dalam sistem tersebut. Jadi Tuan Haji, soalan saya, adakah sistem ini hanya di laman web saja ataupun sudah ada aplikasinya? Okey, untuk yang sistem ni kita ada dalam kita punya APPS, kita ada dalam kita paparkan dalam APPS untuk para pendengar upload dalam sistem tersebut selain daripada kita punya laman web lah jabatan. Memang tak ada masalah untuk berkongsi dan juga mengakses segala maklumat bertengah SCAM, tapi yang saya nyatakan tadi, yang penting daftar dahulu sebelum menggunakan. Baiklah, itu dia perkongsian daripada Tuan Haji mengenai SCAM ini. Okey, pendengar-pendengar kita yang saya muliakan, kita nak berehat dulu. Kita nak bagi Tuan Haji kita ni berehat dulu setelah bagi perkongsian yang padat untuk kita hari ini. Jadi saya dan Tuan Haji nak berehat, kita tinggalkan dulu dengan lagu daripada Zamani, Aduh. Assalamualaikum, hai, Syirana ajak anda semua untuk terus mendengar Radio KPKP. Untuk tahun 2023 ini, segmen Kopi Pagi akan menemani anda dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari untuk perkongsian berita semasa, hebahan info terkini dan info PBB serta kisah-kisah tular dalam dan juga luar negara. Dan jom sembang-sembang tentang gaya hidup, info sukan dan macam-macam lagi dalam segmen Santai Petang dari jam 2 hingga 5 petang. Selain itu, Radio KPKP juga akan meneruskan slot-slot wawancara dan perkongsian bersama tetamu undangan melalui Kepoci KPKP, Hello PBT, Zoom In, Borak Eksekutif Bersama dan Persona Jiwa. Oh ya, kami juga ingin mengajak dan membuka peluang kepada warga KPKP untuk turut serta menjadi penyampai jemputan di Radio KPKP. Emailkan kepada kami ke radiokpkt@kpkt.gov.my. Jemput follow dan like Radio KPKP di Instagram dan juga Facebook. Radio KPKP, saluran komuniti anda.
saya di segmen Uci KPKT dan bersama juga dengan tetamu kita hari ini daripada Plan Malaysia, Tuan Haji S. Haji Rosli bin Yusof. Dan Tuan Haji, kita sebelum kita nak meneruskan lagi kita punya topik hari ini, kita nak baca dululah mungkin komen-komen di Facebook kita hari ini. Nampaknya ada perkongsian ataupun soalan daripada Tuan Fitri Abdul Rahman mengenai pertanyaan berapa peratus ketepatan SCHAM ini, Tuan Haji? Terima kasih DJ, dan juga ucapan terima kasihlah kepada Puan Fitri Abdul Rahman daripada pejabat projek Zon Selatan. Okey, untuk makluman para pendengar sekalian, untuk ketepatan sebelum kita melakukan pengesahan bagi sesuatu data itu dan kita upload dalam kita punya sistem SCHAM, kita telah melalui beberapa peringkat pengesahan, iaitu peringkat daripada kajian negeri untuk pengesahan kajian negeri dan juga pejabat daerah, dan juga pengesahan daripada penghulu-penghulu, dan kita telah mengadakan satu program iaitu program FGD, iaitu program perkongsian data bersama-sama dan juga program penilaian, penyimakan, pemurnian dan juga pengesahan data bersama-sama dengan semua agensi-agensi yang terlibat. Kalau kita lihat kepada berapa persen ni sebenarnya tak semua sebenarnya ketepatan 100%. Biasanya jika ada penambahbaikan daripada para pendengar ataupun jabatan agensi-agensi yang berkaitan dengannya, mereka bolehlah kepada penggunaan model yang saya sebutkan tadi, iaitu model yang ketujuh, sumber orang ramai, iaitu melalui sumber tersebut orang ramai boleh membuat penyataan ataupun membuat mengemaskini data-data yang dirasakan ataupun yang telah menyatakan bahawa data tersebut adalah data yang sebenar, dan tugas pada pihak USTI nanti, pihak USTI akan melihat kembali dan juga kita akan buat pengesahan dengan agensi ataupun pejabat daerah yang berkenaan tentang sekiranya ada pindaan berkaitan tentang kampung tersebut. Itu dia. Jadi mungkin menjawablah soalan daripada Tuan Fitri itu tadi ya. Dan selain daripada pertanyaan daripada Tuan Fitri tadi, kita ada mungkin komen-komen yang memberi ucapan tahniah kepada pihak Plan Malaysia. Mungkin daripada Cik Rusaidi Omar. Ingat kampung, ingat SCHAM. Yes. Tagline kita. Itu tagline Plan Malaysia ya. Dan daripada Hizami Omar, good info. Seterusnya kita mungkin satu lagi daripada Encik Haiben Arisa, terbaik Tuan Haji. SCHAM the best. Good. Okeylah, kita nak teruskan dengan soalan kita hari ini. Mungkin selain daripada pautan SCHAM, jadi bagaimana orang awam di luar sana dapat menghubungi untuk pertanyaan persoalan berkaitan dengan SCHAM ini, Tuan Haji? Okey, terima kasih DJ Wana. Untuk makluman para pendengar, kita sekiranya ada apa-apa maklum balas ataupun ada apa-apa pandangan ataupun tujuan penambahbaikan, bolehlah para pendengar sekalian menghubungi Pusat Operasi SCHAM kita yang mana terletak di Unit Desa bahagian Rancangan Fizikal Negara, iaitu Plan Malaysia di Putrajaya, yang mana sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan pihak kami melalui telefon di talian 03 80 910 205 ataupun melalui email iaitu support.scham@planmalaysia.gov.my. Selain itu juga, untuk mengikuti perkembangan dan maklumat terkini, saya mengajak dan menjumpa para pendengar sekalian, sama-sama kita mengikuti media sosial SCHAM di Facebook, TikTok, YouTube dan juga Instagram. Jom like dan follow lah media sosial SCHAM sekarang. Saya ingin juga berkongsi juga dengan para pendengar sekalian. Tagline SCHAM iaitu ingat kampung, ingatlah SCHAM. Itu dia. Okey, Tuan Haji, selain daripada maklumat yang boleh didapati daripada yang Tuan Haji sebutkan tadi, mungkin soalan saya, adakah data yang diterima daripada kampung-kampung ini
Astaghfirullahaladzim, saya nervous tadi. Tak apa. Adakah hanya terlibat, maksud saya terlibat di Semenanjung saja ataupun ada di tempat-tempat lain? Okey, terima kasih DJ Wana. Soalan mencabar tetapi untuk perkongsian bersamalah para pendengar. Mencabar dan Ya. menebaskan saya. Menebaskan. Okey, sebenarnya kita SCAM ni adalah selain daripada Semenanjung, kita terlibat jugalah tentang di Labuan. Yang mana jika para pendengar lihat, di Labuan kita mengandungi 27 kampung yang kita telah finalkan dan juga kita telah upload hasil perbincangan kita dengan pihak Labuan yang mana data-data tersebut telah dikemaskini dan juga dibuat pengesahan dan juga seterusnya kita bolehlah dalam upload dalam kita punya sistem SCAM. Okey, jadi kepada anda yang tertanya-tanya, harap semuanya anda boleh dapatkan maklumat. Saya ulangi, di mana anda boleh telefon di talian 0380910205 atau melalui email di support.scharms@planmalaysia.gov.my. Jadi Tuan Haji, kita dah ke penghujung bicara lah. Mungkin ada sedikit rumusan ataupun harapan Tuan Haji mewakili pihak Plan Malaysia terhadap sistem SCAM yang dibangunkan ini sebelum kita akhiri segmen Kepoci hari ini. Okey, terima kasih DJ Wana. Saya ingin merayu dan memohon semua sekali para pendengar sekalian, tak kira sama ada agensi, pihak awam dan juga pelajar-pelajar menggunakanlah dan juga memanfaatkanlah sistem yang kita telah bangunkan bersama-sama ini, yang mana setiap sistem ini mengandungi modul-modul yang terdapat dalam SCAM sangat membantulah, sama ada dalam perancangan dan juga dalam pembangunan desa-desa kita. Dan juga semua pendengar yang berminat untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut yang berkaitan tentang sistem SCAM ni, jangan lupa kita layarilah sistem di pautan http scam.planmalaysia.gov.my. Selain itu juga, saya menjuga kepada semua para pendengar supaya dapat melihat SCAM ni dengan memuat naik di aplikasi Google Play dan juga App Store, yang mana untuk melihat dan juga menyelami tentang keberadaan kita di kawasan desa, yang mana mengandungi maklumat-maklumat yang berkaitan tentang kampung dan juga kemudahan-kemudahan yang ada di kampung-kampung kita semua. Dan sebab pertanyaan berhubung dengan SCAM ni, pendengar boleh hubungilah seperti mana yang telah dinyatakan tadi, sama ada melalui telefon, email ataupun boleh ikuti media sosial SCAM sama ada di Facebook dan juga TikTok, Instagram, YouTube. Dan juga last sekali, ingat kampung, ingat SCAM. Dan akhir katalah DJ Wana, harapan saya dan juga Plan Malaysia umumnya supaya SCAM ni dapat diguna pakai oleh semua rakyat Malaysia dan membawakan kepada semua rakan-rakan, adik-beradik serta keluarga dalam menggunakan SCAM sebagai rujukan data desa utama kita semua. InsyaAllah. Okey, itu dia harapan dan ucapan Tuan Haji kita. Mungkin anda di luar sana dapat input yang penting mengenai sistem SCAM atau ciri atau Special Desa Malaysia atau Special Characteristic of Rural Malaysia System, atau secara ringkasnya SCAM. Baiklah Tuan Haji, bersempena dengan Hari Kebangsaan yang bakal kita sambut bulan ini, mungkin sedikit ucapan untuk negara kita. Okey, terima kasih DJ Wana. Semoga perkongsian pada pagi ini dapat kita sama-samalah menjadikan ini sebagai satu platform untuk kita gunakan sistem yang telah ada bagi pembangunan desa kita pada masa akan datang, supaya sistem ini dapat digunakan pakai secara umum keseluruhan sekali, yang mana boleh melibatkan kepada pembangunan berdaya huni dan juga berkualiti bagi penduduk desa. Dan sempena untuk kemerdekaan ni, yang mana kita punya ni adalah Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuh harapan. Saya mengajaklah semua sekali untuk sama-sama kita menyemarakkan lagi bulan kemerdekaan ini agar semangat patriotik kita sentiasa tertanam di jiwa kita semua. Dan akhir sekali, last sekali untuk tagline kita semua, ingat kampung, ingatlah SCAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kampung, ingat SCAM. Itu dia.
pesanan terakhir daripada Tuan Haji. Jadi saya bagi pihak Radio KPKT mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi berkunjung ke sini untuk memperincikan lagi mengenai SCAM ni Tuan Haji. InsyaAllah di kemudian hari boleh datang lagi ke konti kami. Baiklah pendengar-pendengar kami yang saya muliakan hari ini, maka berakhirlah sudah segmen Kepoci KPKT pada hari ini. Dan saya tinggalkan anda semua dengan lagu dari nyanyian Hakim Rusli, Mimpi. Pastikan anda setia bersama kami di Radio KPKT, saluran komuniti anda.